Bab 9 dia akan keluar 3 soalan untuk bahagian A. Jumlah soalan akan jadi 10. Tetapi bagi pelajar, bab 8 dengan bab 9 ni adalah sama sebab bab 8 differentiation. Bab 9 application of differentiation. So pelajar nampak soalan differentiation ada 10. Okey, ada 10. Jadi Mama Z nak ajar cara untuk menjawab. Okey, cara menjawab. Okey, soalan nombor 1. Okey, nombor 1. Okey, yang ini kita nak jawab nanti boleh guna kalkulator tapi kita tengok kadang-kadang guna tangan lagi cepat. Limit huruf K tu. K menghampiri kosong. Okey, dekat sini kalau awak perhatikan ada huruf X, kat sini ada huruf X. Nak buat apa dulu? Faktor Mama. Kita faktorkan dulu. Okey, kita faktorkan dulu. Kemudian tinggal lagi K tambah dengan 2 per dengan X. Okey, kita dapati ada buah kelapa dekat luar tu. Okey, buah kelapa ni X dengan X ni Mama Z potong. Lepas tu soalan kata dia kena ganti nilai K tu dengan kosong. Apabila Mama Z ganti kosong tambah 2, jawapan kita ialah 2. So jawapan kita ialah A. Yang versi Mama Z guna sekarang ni jawapan dimerahkan, ni versi pensyarah. Pelajar nanti warna hitam. Cuma kita bagilah link ni kita bagi dekat pelajar. Okey, Mama Z buka soalan nombor 1. Ada. Boleh? Sekejap Boleh. Boleh. Saya kesian dengan you all ni tapi saya tak boleh nak bantu. Saya kesian dengan data you lah. Okey, tapi nanti yang mana yang betul-betul ada problem, Mama Z akan bagi. Sebab tu Mama Z tanya telco apa yang lebih elok dekat awak tu. Senang Mama Z beli, apa kita panggil, modem tu. Untuk you all boleh guna ramai-ramai. Okey. Mama Z teruskan. Nombor 2. Kalau Mama Z buat sekarang ni ikut susunan. Okay, supaya pelajar faham soalannya ada berapa. Okay, soalan exam sebenarnya nanti tak tahu. Mama Z tak tahu. Dia ikut urutan ke tak sebab awak exam macam di sekolah SPM dulu ada kertas. Lepas tu kena guna borang OMR. Jadi ini first time Mama Z pun clueless. Macam tak ada clue. Nanti Mama Z keep going tanya tau. Bila tanya tu adalah sikit-sikit dia cakap tu. Okey, nombor 2. Atas X kuasa 3, bawah X kuasa 2. Kalau awak ganti secara terus. Okey, awak ganti secara terus tapi sebab ni soalan objektif Mama Z nak bagilah clue kalau dia objektif dah. Mama Z nak share clue. Nak kira, kalau cara nak kira tu awak boleh tekan ni, dia ada yang macam suara Mama Z terang ni lah, dia ada cara dia. Cuma sekarang ni bila soalan objektif, Mama Z nak share cara mudah. Sebab kita nak menjawab, cuma nak jawapan akhir, bukan nak jalan kerja. Okay, kita akan buat dulu. Set daripada kolej lain nanti kita tengok. Okay, ready yang mana tak dengar hari ni rugilah. Tak apa, sambil tunggu makanan sebab ada pelajar sedang tunggu makanan. Tak apa, boleh, tak apa, you pergi. Yang keperluan asas untuk hidup tu kena ada. Jangan you tak makan masuk kelas Mama Z sebab Mama Z record ni. Okay, ready Bismillahirrahmanirrahim. Mama Z ajar ni, limit X approaches to 1. Okay. Cuba tengok nilai atas. Cuba awak buat pembezaan kepada dia.
X kuasa 3 tolak 1 ni cuba awak buat pembezaan. Dapat berapa? 3X. 2X. 3 X kuasa 2. X kuasa 2. Ada nak tanya tak? Ada. Tak ada. Okey. Sekarang, sebab benda ni penting ni, Mama Z belajar Allah tak nampak dah. Setara baru. Mula-mula. Ya botel tak nampak. Alah. Tak payah kalah. Halik bawah pula. Halik bawah, cuba you differentiate. Cuba you buat proses pembezaan. 2X tambah 2X 3. tambah 3. 2X tambah 3. Gitu. So dekat degree nanti, sebab tu awak tengok tajuk limit dengan tajuk differentiation ni sama je. Sebab dia ada sejarah. Okey, sekarang awak ganti nilai X dengan 1. Dapat berapa? Yang atas dapat berapa? 3. Yang bawah? 5. 5. 5 5 Mama. Kita ada jawab ke ni? Sudah. Awak dapat 5 ke? Mama dapat 5. Okey, kita betulkan soalan ni. Nasib baik tak bagi lagi dekat pelajar. Okey, nanti Mama suruh kawan Mama betulkan. Yang mana jawapan yang tak ada ni. Okey, sebelum tu, sebelum kita buat macam Mama tadi, kita ganti dulu ya. Kita ganti X dengan 1. Yang atas awak dapat 1 tolak 1, betul? Yang bawah? Betul. Dari bawah pula. 1 tambah 3 tambah 2. Jadi yang atas tu awak dapat 0, yang bawah awak dapat 6. 6. Kalau nak buat macam Mama Z tadi, syarat dia kena 0 yang atas, yang bawah pun kena 0. Tapi yang kita sekarang ni, atas 0, bawah dia 6. Jadi kita tak bolehlah guna proses yang Mama Z guna tadi. Kita tak boleh guna factorization. Kita tak boleh guna direct conjugate. Okey. Untuk membolehkan kita buat yang itu, dia kena ada 3 je. Yang pertama 0 per 0. Yang kedua infinity per infinity. Yang ketiga infinity tolak infinity. Kalau awak jumpa 3 benda ni, baru buat kaedah macam Mama Z ajar tadi. Oleh kerana kita dapat 0 per 6. Cuba tekan kalkulator. 0 bagi 6. 0 lah. Molek tekan molek. 0 bagi 6. 0 tak Awak dapat jawapannya ialah 0. Boleh? Boleh. Jadi, apa yang Mama Z buat tadi, sebenarnya pelajar pun akan buat, iaitu bila dia dapat soalan, dia terus nak factorize. Dia terus nak buat kaedah pelik. Sebenarnya soalan nombor 2, dia nak uji pelajar. Pelajar tahu tak apa maksud IDF? Okey, oleh kerana soalan ni tak dapat IDF, soalan ni dapat jawapan iaitu 0. Jadi tak perlulah pelajar buat proses yang Mama Z ajar tadi. Okey, nombor 3. Okey, nombor 2 dulu. Ada masalah tak nombor 2? Tak ada Kalau kira macam nak differentiate nanti apa tu, nak 0 bagi 0 je lah. Kalau nak guna kaedah Mama Z differentiate tadi, 0 per 0 baru boleh buat. Sebab dalam tajuk limit, benda yang kita belajar tu factorize, conjugate, bahagi dengan kuasa tertinggi itu muncul kerana IDF. Sebab itu Mama Z kata
5 saat pertama untuk kaji soalan tu ada jawapan ke tak. Apabila Mama Z kaji di sini, dalam tempoh 5 saat, Mama Z dapati dia ada jawapan. Jadi kita kena terima jawapan ni. Sekejap Mama Z bahagikan soalan guna color sekarang ni sebab bila buat ulang kaji dia mabuk lah sikit kan. Sekejap saya cari soalan tu kat awak. Ni. Soalan nombor 1. Dalam tempoh 5 saat pertama, cuba kaji. Ada jawapan ke tidak? Dapat kosong berkosong ke? Negatif 1 kuasa 3 negatif 1 tambah dengan 5 tolak dengan 4 darab negatif 1 tambah dengan 7. Dapat berapa? 15 kan? Kan? Dia dapat jawapan. Bila dapat jawapan, tak payah buat cara yang pelik-pelik tu. Okey. Contoh nombor 2. Kita ganti X dengan 2. 2 tambah 4 tolak 6 alik atas. Alik bawah 4 tolak 4. Okey, atas dapat berapa? Kosong. Bawah? Kosong. Yang ni adalah IDF. Yang ini adalah IDF. Oleh kerana IDF, boleh guna cara Mama Z tadi. Okey, kita akan buat limit X menghampiri 2. Okey, cuba awak buat pembezaan yang atas tu. Dapat berapa? 2x tolak 3. Okey, yang bawah? 2x. Yang bawah? 2x. Okey, sekarang lepas awak differentiate tu awak ganti. Bila awak ganti, yang atas awak dapat 4 tolak 3 per dengan 4. Sama dengan 1 per 4. Terus dapat jawapan. Itu masuk Mama Z tadi. Tapi Mama Z lupa Mama Z dah susun soalan. Yang pertama begitu, set kedua begini, Mama Z dah susun. Supaya pelajar boleh buat semua jenis. Okay, so perhatian kepada yang baru masuk. Mama Z memperkenalkan kaedah mudah untuk kita jawab soalan objektif. Kaedah biasa, okay, kalau siapa nak belajar kaedah biasa, rujuk button merit tu. Merit ni kita buat ulang kaji lah maksudnya. Okay, boleh? Okey, awak tutup mata sekejap sebab takut pening. Mama Z nak cari soalan atas. Tutup mata. Dia agak pening. Siapa yang mabuk kan? Pening ni. Okey, Mama Z pergi kepada soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Yang pertama, Mama Z tengok ada tanda absolute kat situ. Okey, ada tanda absolute. Maka Mama Z kena keluarkan dulu absolute tu. Absolute 6 tolak 3x sama dengan yang pertama kalau ingat lagi tambah 6 tolak 3x 6 tolak 3x ni lebih besar sama dengan kosong. Yang kedua negatif 6 tolak 3x apabila 6 tolak 3x ni kurang dari kosong. Yang ni Yas yang tanya hari tu ni. Kenapa sama dengan, kenapa di sini ada sama dengan, kenapa kat sini tak ada. Itu Yasmini tanya. Okey, so sekarang saya kena rearrange yang belakang tu, yang warna kuning tu supaya sekarang dia ada 6 tolak 3x. Mama Z kena buat biar jadi 3x saja, biar jadi x saja. So kita kena buat sedikit perubahan. Okey, Mama Z guna pen warna lain. So kat sini Mama Z tak apa, kita buat je ikut yang depan ni tak apa, 6 tolak 3x.
Ya, ini Mama Z buat 6 lebih besar sama dengan 3X. Okey, kat sini boleh tak? Faham tak yang sedang Mama Z buat? Faham. Mama Z bawa negatif ni ke sebelah sini. Okey ke? Okey. Okey, Mama. Okey, Mama. Boleh So kat sini 6 ni Mama Z tinggalkan X kat sini bahagi dengan 3 kat sini. Jadi X lebih kecil sama dengan 2 ataupun X lebih kecil sama dengan 2. Mama Z tulis panjang kat sini nak suruh pelajar nampak dulu. Daripada begini Mama Z dah bawa ke sebelah sini dan akhirnya tinggal X seorang. Cuma pelajar tak berapa mahir baca melalui macam baca Quran tu kan, baca dari sini dia tak boleh. So Mama Z tukar X 12 sini dan akhirnya tanda di tengah-tengah itu adalah tanda kurang. Tanda kurang menunjukkan fungsi yang depan ini adalah fungsi dari kiri. Okey, soalan kita nak kiri ke kanan? Soalan nak kiri ke kanan? Kiri. Soalan nak kiri. Okey, soalan nak kiri dan yang kita kira kiri tadi yang belah atas. Okey, jadi Mama Z nak ganti ni. Okey, nak ganti limit X menghampiri 2 dari kiri rupanya adalah 6 tolak 3X. Okey, per dengan okey, so Mama Z nak faktorkan yang bawah ni, Mama Z keluarkan negatif dahulu. Sekejap ada pelajar nak masuk kot. Boleh masuk tak tu? Oh, dah masuk dah. Okey. Sebelum Mama Z fakturkan, Mama Z letak kat luar dulu. Okey, cuba ganti dalam hati dulu. Yang atas tu dapat berapa? Enam tolak 6 kan yang atas? Okey, sekejap. Kalau pelajar tak berapa dapat ayat ni tak apa. Mama Z tulis dulu. Negatif X kuasa 2 tambah dengan X tambah dengan 2. Okey, kalau pelajar ganti yang atas, dia dapat 6 tolak 6 per dengan negatif 4 tambah 2 tambah 2. Jadi apa tu? Kosong per kosong. So yang atas kosong, yang bawah kosong. Okey, sekarang Mama Z nak tanya, boleh tak sekarang kita guna kaedah Mama Z hak mudah tu? Boleh. Okey, cuba awak differentiate yang atas. Differentiate yang atas. Limit X menghampiri 2 dari kiri, yang atas awak dapat negatif 3. Yang bawah? Negatif 2. Negatif 2X. 2X tambah besar. Okey, kemudian awak gantikan tempat X yang ada tu dengan 2 sekarang. So awak akan dapat yang atas ni negatif 3, yang bawah negatif 4 tambah 1. Sama dengan negatif 3 per negatif 3. Jawapannya ialah 1. Okey, cuba tengok cara mudah yang Mama Z ajar ni. Nak apa? Nak telefon Mama? Jas. Minta dekat kakak. Kakak nak ambil telefon Mama. Sekejap Kenapa dia nak main telefon pagi? Dia ke? Gimana bila? Okay. Don't cry. Okay, sorry. Mama Z buka pada soalan dulu. Senyap ni peheko tak ada lain ke tak tahu ni. Husnuzon je Mama ni. Okay, nombor 3 tu Mama ajar nama dia. Mama bagi nama dulu.
dekat degree nanti pelajar jumpa deh. Namanya ialah kita baca macam Hopital rule nama dia nanti, tapi dia ada tanda tanwin di atas tu, dia jadi L'Hopital rule. Has tu tak bunyi. Has tu tak bunyi, jadi L'Hopital rule. Okay, bila masa nak guna? Okay, bila masa nak guna? Apabila pelajar ada kosong per kosong, bila pelajar ada infinity per infinity, baru boleh guna. Kalau tak ada, tak boleh gunalah. Macam tadi, kita dah kantoi soalan nombor 2. Kita pergi guna dah. Siapa yang guna masa tu, dia akan dapati jawapan A, B, C, D ni tak ada. Sebab tadi kita dapat tadi 3/5, tak ada pilihan jawapan. Mama ingat tadi soalan salah. Rupanya tak, soalan betul. Kita yang salah konsep. Okay, sebab konsep mula-mula 5 saat pertama, kita kena kaji sama ada soalan kita tu bermasalah ataupun tidak bermasalah. Kalau tidak bermasalah, teruskan. Kalau ada masalah, baru factorize, baru conjugate, baru dividing. Okey, soalan nombor 4. Okey, apabila diberi beberapa nilai, kita kena guna nilai tu. Kena guna juga. Kalau kata tak nak guna, mama ni saja diberi. Tu salah. Pelajar salah lah tu. Okey, apabila dia bagi nilai ni, maksudnya dia mesti diguna. Apabila dibagi nilai ni, maksudnya wajib guna. Dua-dua tu wajib guna. Okey, so sekarang ni sebab kita nak buat soalan objektif, jalan kerja kita agak bercampur dengan syaitan sedikit lah. Kalau nak jalan sebenar, tekan button tu nanti. Button tu nanti Mama Z akan share. InsyaAllah minggu ni juga Mama Z dalam proses nak suruh kawan-kawan semak link tu betul ke tak. Okey, nanti bila pelajar buat, pelajar tengok soalan sini nombor 4. Bila pelajar tekan link, tiba-tiba dekat soalan tu nombor 5, pelajar abaikan soalan ni dah. Nombor soalan ni abaikan. Sebab pada permulaannya, minggu yang ke-8, kami buat soalan ni 40 soalan. Sebab itu tahun lepas punya. And then bila dapat minggu lepas, dia kata 30 soalan, benda dah siap. Benda dah siap. So takkan Mama Z and again nak patah balik minggu yang ke-6 sebab kita dah mula awal SEM lagi. Sebelum awak masuk kita dah mula. So agak banyak soalan ni nak buat. Video tak banyak pun 200 je. 200 video. Itu kalau jadi terus. Kalau tak jadi, bunyi ayam lah apalah kita terpaksa buat video baru. Tu kalau bunyi juga ayam tu Mama Z tak larat sangat dah tu. Okay, bunyi juga tapi Mama Z letak kat sini kira halal lah. Sebab kita bekerja dari rumah memang tak boleh nak elak bunyi ayam tu. Okay. So sekarang ni oleh kerana kita guna taktik tu ya. Taktik yang Mama Z kata tu. Tempat sini ni agak-agak nak ganti dengan apa ni? Berapa nilai yang mula-mula ni? 2. Hak belakang ni? 2 kot. 2, betul? Jadi yang Mama Z ada sekarang, mula-mula dia ada kurungan besar macam tu, nilai mula-mula 2. Lepas tu darab dengan hak ni, maksudnya darab dengan punca 64. Tu. Mama Z ganti yang warna merah tu. Kemudian ujung sekali tu ada tambah dengan 2. Sebab kita buat soalan objektif. Punca 64 ni ialah 8. 2 darab 8, 16. 16 tambah 2, 18. Sebab tu jawapannya ialah A. Okey. Mama Z guna tak hak depan ni? Guna. Kan? Guna semua kan? Yang ini pun Mama Z guna. Itu maksudnya soalan yang melibatkan properties. Kita kena guna dua-dua. Okey, setakat yang Mama Z bincang, nombor 1 hingga 4 ni, soalan daripada bab 7 ada masalah tak? Kalau tak ada, Mama Z nak masuk tajuk pembezaan. Tak ada. Tak ada.
Okey. Soalan yang Mama Z and the gang buat ni memanglah kategori susah. Okay, kategori susah sebab kita tak tahu format sebenar pada masa tu. Sekarang bila tahu format sebenar, kita akan menunggu soalan daripada kolej lain. Kita akan menunggu. Tapi Mama Z akan hantar set yang Mama Z buat dulu kepada kolej lain untuk dijadikan rujukan kolej lain. Mama Z bagi set 1. Okay, set lain tak bagilah. Lepas tu Mama Z akan dapat balasan. 12 balasan daripada kolej lain. Jadi untuk soalan awak, kalau awak kata tak cukup soalan, Mama Z akan usahakan soalan lah. Biasanya bila Mama Z usahakan soalan berserta dengan video lah. Mama Z tak bagilah pelajar pening sorang-sorang. Okey. Mama Z sekarang nak buat proses differentiate. Okay, differentiate ni proses pembezaan. Dia bagi kat Mama Z fungsi yang ini. Okey, kemudian apabila kita dapat, kita labelkan, kita ada yang pertama dan ada yang kedua. Sebutan yang kedua ni ada tak huruf X? Tak ada. Tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada. Bila tak ada, bila kita differentiate nanti, kita akan dapat kosong. Okay, kita akan dapat kosong. Jadi jawapan ni ada nilai dekat belakang ni, C salah. Yang ini ada nilai kat belakang dia ni, B pun salah. Kita cuma tinggal A dengan D lagi. Okey, kemudian kita cuba ingat macam mana kita pantun, okey? Macam mana pantun untuk eksponen. Eksponen. Yang pertama, salin semula soalan sebiji, sebijon. Tu step pertama. Awak tak ingat dah kan? Lama dah, lepas tu duduk asrama duduk berjerit je. Tak boleh lah. Salin semula soalan sebiji sebijon. Jadi Mama Z dah dapat dy dx sama dengan Mama Z salin ni 3e kuasa 4x tambah 1. Step yang kedua, darab pembezaan kuasa. Okey, awak perhatikan kuasa dia berapa sekarang? Kuasa dia 4x tambah 1 kan? Okey, cuba awak bezakan. Cuba awak buat pembezaan. 4x tambah 1 jadi apa? 4. Jadi kat sini ada perkataan darab. Darab. Jadi simbol awak darab lah. Darab dengan 4. 3 darab 4, 12. E kuasa 4x tambah dengan 1. Jadi jawapan kita ialah A. Boleh ke tak? Boleh, Mama. Boleh. Boleh. Okey, itu untuk differentiation exponent. Okey, next. Kita ada hot ni pula. Hot ni kita boleh guna calculator. Mama Z ingat ni. Okey, cuma Mama Z kekurangan Mama Z sekarang ialah Mama Z tak ada license. Mama Z dah habis. Dah expired untuk calculator warna hitam tu. Okay, tapi sebab sekarang ni dia nak suruh guna dy dx, lepas tu nanti exam nanti secara awak tak boleh guna calculator digital nanti. Okay, sebab awak kena exam di sini, di college. Oleh kerana tu Mama Z kena tukarlah cara mengajar supaya Mama Z tak tunjuk cara kalkulator tu. Okay, sebab nanti awak tak boleh bawa telefon masuk Dewan Exam. Jadi fotomat semua-semua tu, hantu raya yang ada tu tak boleh guna dah. Jadi kena juga belajar cara Mama Z nak tunjuk ni. Okay, dia kata evaluate. Yang mana ada kalkulator canggih dia boleh gunalah. Okay, yang canggih boleh guna, boleh rujuk yang modul teknik menekan kalkulator tu kan. Rujuk balik.
Cuma sekarang ni Mama Z andaikan pelajar tak ada. Okey, apabila pelajar tak ada nanti, pelajar akan buat U ialah 1 tolak 3X. V yang bawah tu 1 tambah 5X kuasa 2. Pelajar buat macam tu. Kemudian du dx. Pelajar dapat negatif 3. Kemudian dv dx. Ingat tak betul kuasa? Pantun 4 rangkap tu ingat tak? Kuasa datang ke depan, salin semula dalam kurungan. Kuasa berkurang 1, darab beza dalam kurungan. Ingat lagi tak pantun ni? Ingat. Ingat tak? Ingat. Kita ingat tapi kita dok berapa ingat. Gitu. Okey, sebelum tu kita declare dahulu oleh kerana hubungannya adalah bahagi, dia adalah petua hasil bahagi. Dan sepatutnya rumus yang ini diberi. Okey. dy dx sama dengan v du dx tolak u dv dx per dengan v kuasa 2. Pelajar boleh masuk ke tak tu? Saya guna satu gadget, anak saya main telefon. Boleh. Okey, rumus ni dia beri Rumus dia beri. Cuma Mama Z nak tunjukkan bahawa ada beberapa nilai you dah tahu. Nilai apa yang dia bagi? Dia bagi kita nilai X sama dengan 0, betul? Okey, apabila Mama Z nak buat yang ini ni, V du dx ni, sebab Mama Z nak isi warna kuning dulu ya. Bila Mama Z buat V du dx, Mama Z dapati 3 darab 1. Okey, ada soalan situ. 3 darab 1. Okey, boleh tanya? Yang nak tanya? Buka mic tanya. Faham tak kenapa tak 1? Nilai V lepas ganti kosong. Sebab Mama Z dah ganti nilai X ni dengan 0, tinggal lagi tu je. Adik, Model cakap dengan dia, saya ada kelas. Mak saya kau. Okey. Kemudian yang ini Mama Z ganti dengan 0 juga. Yang ini pun dengan 0. Apabila Mama Z cross ni, jadi berapa? 2 dah 5, 10. Dapat 10 kan sini? Ya. Boleh? Okey, jadi yang 10 ni Mama Z ganti nilai yang ini. Per dengan V kuasa 2, nilai V ni 1 kan? So bila Mama Z ganti, Mama Z akan dapat 3. Betul? 3. 3 ke negatif 3 ni? Ni negatif 3. Negatif 3 tolak dengan 10 per dengan V kuasa 2. Nilai ni kan 1 tadi kan? 1 kuasa 2, 1 sama dengan negatif 13. Lepas tu adik makan tak lagi? Boleh tak? Tak makan. Boleh. Untuk Ainu makan nasi minyak. Okey. Dah minum susu belum? Sekejap Tak juga. Nak tidur ke baru bangun?
Okay, sorry. Okay, next. Nombor 7. Okay, nombor 7. Kalau ada soalan tanya tau. Saya husnuzon macam mana saya ajar ni. Saya tak nampak you. Tak sabar pula nak tunggu minggu depan. Minggu depan boleh ngajar dah. Okay, sekarang ni kita nak buat nombor 7. Sebelum kita buat, yang pertama, kita permudahkan dulu soalan. Okay, yang ini dulu kita permudahkan. Okay, kuasa ni. Apa jadi pada kuasa 3X? Kita tak faham maksud Mama Z ni? Okay, dia jadi macam ni. Y sama dengan 1/3. Kuasa tu jatuh ke depan. Tinggal lagi ln E tambah dengan 6X. Kemudian Y sama dengan Mama Z potong 3 dengan 3 ni. X tambah 6X. Y sama dengan 7X je sebenarnya. Soalannya sebenarnya Y sama dengan 7X. Jadi apabila kita buat proses pembezaan Y sama dengan 7X ni, maka dy dx sama dengan 7. Okey, mana pergi ln E ni? 1. Dan E sama dengan 1. Sebab ln E tu 1. Jadi kita kena, soalan exam, proses Mama Z buat soalan tu nampak dia susah. Tapi apabila pelajar pemudahkan satu layer je, satu layer tu pelajar pemudahkan, nampaklah mudah dia tu. Sebab tugas Mama Z memang nak kena reka soalan kategori mudah tapi bila dilihat menjadi susah. Dia agak susah kita nak ada kemahiran tu. Tapi bila dah lama kita mengajar, dah buat soalan, kita akan ada tu. Sebab kalau ikutkan pelajar, dia nampak soalan ni sangat susah. Wow, dia nampak ln tu kan. Oh ni tembak dia terus tembak. Once you tembak, habis. Okay, kalau boleh kena berfikir macam Mama Z buat tu lah. Okay, so kita dah buat soalan pertama tadi. Pembezaan nombor 5 ni pembezaan melibatkan eksponen. Nombor 6 Mama Z guna petua hasil bahagi. Nombor 7 Mama Z guna pelajar kena buat proses ringkasan ln. Okay, ringkasan untuk ln baru pelajar permudahkan menjadi polinomial biasa. Itu soalan dari tajuk 8. So kita dah ulang kaji tajuk 7, tajuk 8. Ni nak masuk tajuk 9 pula. Ulang kaji bersama-sama minggu yang ke-13. Okay, ready? Okay. Kalau rasa susah yang itu, Mama Z pergi yang senang dulu. Ikut pelajar nak. Okay, tapi bagi pelajar nombor 8 susah, 9 susah, 10 susah. First time tengok kan? Okay, nombor 8. Okay, nombor 8. Find the equation of tangent. Equation of tangent line to the curve at point. Oleh kerana soalan nak tentang equation, yang ini tidak diberi dalam rumus. Yang ini tak diberi dalam rumus. Y tolak Y1 sama dengan M. X tolak X1. Yang ini tidak diberi. Jadi pelajar sekarang kena salin benda tu. Okay, kena salin. Kalau pelajar berada pembelajaran depan saya, kertas untuk awak tulis pun saya akan bagi. Sebenarnya saya beli ni untuk pelajar sesi lepas, tapi sebab pembelajaran jarak jauh dengan sesi lepas tak habis, jadi saya akan guna untuk sesi ni. Saya akan bekalkan test pack dekat pelajar dalam kelas saya. Kalau nak buat soalan ni, soalan objektif, 40 soalan saya akan bagi cukup-cukup untuk ni lah. Kalau 4 line seorang, 4 line lah saya bagi. Tak boleh lebih lah. Siapa tulis besar tu kena guna yang sendiri. Kita kena, bukan kedekut nak ajar pelajar berjimat.
Okey, salin dah rumus ni? Ke saya yang terputus ni? Saya Dah, risau je. Ma. Saya terputus. Seorang-seorang je kecek kira. Okey, ready. Apabila kita nak buat tangent line, Mama Z perlu ada apakah gradient tangent. Dan gradient tangent tu sebenarnya adalah dy over dx. Itu dia punya clue. Jadi pelajar pun carilah dy dx daripada sini. Okay, daripada sini dia pun cari. Dy dx sama dengan negatif, berapa tu? 3 X kuasa X 2 kuasa 2 Kuasa 2 tambah tambah 6x 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 tambah tambah dengan tambah 4. 4. Lepas tu X kita berapa ya? X kita 1. X kita 1 sama dengan negatif 3 tambah 6 tambah 4 10 tolak 3 ialah 7. Jadi gradient kita ialah 7. Kita pun masuk dalam rumus warna merah tu. Okey, kita masuk dalam rumus warna merah. Okey, Mama Z nak masuk kat sini. Y tolak Y1. Y1 kita berapa? 3. 3 sama dengan M 7 X tolak dengan 1. 1. Okey, Y tolak 3 sama dengan 7X tolak 7. Lepas tu Mama Z tengok cara dia susun dulu. Sebelum kita sudahkan, tengok cara dia susun. Okey, dia jadikan sebelah kanan semuanya kosong. Okey, fine. Y tolak 7X tolak 3 tambah 7 sama dengan kosong. Y tolak 7X tambah dengan 4 sama dengan kosong. Okey, kita cari jawapan. Ada tak jawapan kita? Y tolak 7X tambah 4. Jawapan kita ialah A. Boleh ke? Boleh, Ma? Boleh Mama. Boleh. Okey, next kita pergi kepada soalan nombor 9. Dia suruh kita cari stationary point. Okey. Apabila ada stationary point, pelajar kena ingat dia kena cari dulu dy dx, lepas tu samakan dengan kosong. Okey, jom kita cari dy dx. Dapat berapa? Dy dx sama dengan 9x kuasa 2 tolak 18x Tolak 27. tolak 27. Apabila kita nak Dengan samakan dengan kosong tu kan, samakan dengan kosong, cuba tekan kalkulator sekejap ya ni. Cuba masukkan nilai ni dalam kalkulator. Tekan yang ada degree tu, degree 2 tu. Awak dapat berapa nilai dia? Awak fatur guna kalkulator. Dapat apa? 3 kan? Lagi? Dengan negatif 1. Dengan negatif 1. Okey, so kita tak perlu kira panjang-panjang sebab ni soalan objektif. X kita adalah 3 dengan negatif 1. Kita cari Salah. Ni negatif 3 salah. 1 pun salah. Negatif 3 salah. Negatif 1 betul. Jadi yang mana yang tak pernah ada warna kuning? B. Kita terus dapat jawapan. Jangan kira sampai habis baru dapatkan jawapan sebab ni objektif sahaja. Kalau ikutkan kita, lepas kita faktorial dapat ni, kita kena cari dulu apakah nilai Y dia pula. Barulah dapat koordinat. Itu cara panjang dia. Cara panjang ni sila rujuk merit. Okey, selesai waktu. Sekarang nombor 10. Okey, nombor 10 pula kita.
Ada pelajar yang tak ada hari ni, dia pergi bengkel. Seorang je, Iyas je kot ya pergi PRD. Yang lain tak ada kan? Okey, tengok Tak ada. Pelajar tengok soalan, jangan tembak soalan tajuk ni senang, jangan tembak. So kita tengok dia bagi kat kita cost, dia bagi revenue. Kita akan dapat profit daripada gabungan R dengan C. Kita akan dapat profit. Tetapi soalan kita bukan nak profit, soalan kita nak margin profit. Ekonomi dah belajar belum yang ni? Belum. Oh, belum lagi. Okey, tak apalah, Mama Z ulang kajilah dulu. Okey. So, awak ada sekarang profit sama dengan hasil tolak belanja. Sama dengan 4,000X tolak 40X kuasa 2 tolak dengan kos. Tolak 1,000X tolak 500. Okey, step ni ada masalah tak? Tak ada. Tak ada, Mak. Tak apa Tak eh? ada. Negatif 1,000, negatif 500 tu boleh terima? Boleh. Boleh. Sama dengan Mama Z Terima. susun Negatif 40X kuasa 2 tambah dengan 3,000X tolak 500. Bila pelajar tengok, dia tembak jawapan C, salah. Dia nampak dia dah buat ni? Sama dengan C dia kata. Tu baru profit. Soalan tanya, saya ada salah kira ke? Tak ada kan? Okey. Ada lah. Betul dah. Betul, Soalan betul. tanya margin. Bila margin, Mama kena buat d pi dx ataupun pi prime. Sama dengan Mama Z differentiate hot ni dulu. Oh, sorry. Mama Z differentiate hot ni jadi berapa? Negatif 80. Negatif 80 tambah dengan 80X 80X, tambah sorry. 3,000. 80X tambah dengan 3,000. Sebab itulah jawapannya bukan C tetapi D. Okey, so kita dah ulang kaji bab 7, bab 8, bab 9, soalan kategori mudah. Section A, kategori mudah. Cuma Mama Z akui soalan Mama Z sedikit tinggi, dengan harapan bila boleh yang tinggi, pelajar boleh yang rendah. Macam itulah dengan harapannya, husnuzon. Okey, kita ada masa lagi, kita akan buat section B. Okay, we go to section B. Okay, consist 20 question. Answer all the question. Bukan dia kata tembak semua soalan. Dia suruh jawab soalan. Okay. Mama buat soalan pasir. Mama tepek soalan pasir di sini. Tetapi sudah tentunya soalan macam ni tidak akan ditanya exam. Sebab pelajar boleh guna kalkulator. Kan? Pelajar boleh guna kalkulator ni kan? Boleh? Yang ini pelajar boleh masukkan nilai dalam kalkulator. Sekejap Mama cari kalkulator sekejap. Lupa nak buka tadi. Semalam laptop saya macam nak rosak macam tu lah. Tapi dah baiki. Lepas tu saya hari Khamis, saya check. Saya buat ujian COVID pelajar tu kan. Kena pula saya test tu pelajar positif awak. Itu yang, lepas tu balik tu saya kena hujan. Sebab dia pakai kereta yang besar, yang panjang tu. Lebih kemah. Kereta ayah dia tu lebih pada kemah. Jadi pelajar pula duduk seat depan.
Jadi hujan, saya terpaksa berjemur dalam hujan sebab saya nak test pelajar kat depan tu kan. Saya kata saya suruh undur, dia kata tak boleh lah, nanti kereta lain langgar punggung kereta tu pula. Tu pun saya demam kena hujan tu lah. Lepas tu dah test positif pula. Kalau ribut saya. Berdebar. Kalau mengandung, kalau test UPT test, kalau double line kita suka. Ujian COVID ni kita jadi macam speechless. Lepas tu kawan-kawan duk lari pada kita pula. Kita ni tak berdosa. Itulah kan. Semoga cepat sembuh Mama. Itulah. Tapi saya jenis degil lah, orang panggil degil. Saya demam pun saya boleh. Kecuali hari Khamis, Jumaat tu lah saya tak bangun. Tapi ubat saya tak makan pun. Masa tu saya dah syak, saya kena juga dah. Saya kata tiba-tiba demam ni pelik ni. Takut Wak, takut. Tapi angka pun memang kerja dia bahagian test macam ni. Jadi saya macam positif lah sebab saya memang dah pakai mask 2 masa tu. Saya dah pakai glove, saya pakai yang plastik biru tu, orang lain pakai depannya, saya pakai depan belakang. Sebab saya buat baju hujan kan. Bukan nak mandi hujan, bukan. Sebab saya memang test pelajar tu duduk kereta mewah, panjang dan pelajar duduk depan. Biasa pelajar duduk belakang, jadi saya berada di bawah kemah. At that day, masa hujan lebat tu, memang kereta tu kepala dia keluar daripada kemah. Jadi test jugalah. Tak tahulah dia guna air liur saya apa sehingga positif, tak tahulah. Saya malah nak fikir husnuzon je lah. So kita suruh pelajar tu balik lah ya. Pelajar tu balik, jangan risaulah. Kok awak dengar cerita ada pelajar positif, kemudian tak tahu siapa, patut awak takut nak keluar, tu janganlah. Ni dengar daripada mulut Mama Z sendirilah. Mama Z yang test tu. Rezeki Mama Z at that day. Okay. Mama Z tunjuk. Nampak ke kalkulator Mama Z ni? Nampak. Okay. Nampak, So, nampak. sekurang-kurangnya pelajar kena ada kalkulator macam ni, tapi benda ni tak keluar dah. Keluaran ni dah tak ada. Sepatutnya pelajar ada yang warna hitam tu, hitam putih tu pula. Tapi kalau pelajar tak ada duit untuk beli, boleh bagi tahu cepat sebab kita ada wakaf kan. Kita bagi pinjam Mama Z and the gang kutip duit itu. Beli yang warna silver macam ni, kita bagi pelajar guna untuk sepanjang tempoh di KMKT kita bagi. So jangan stres tentang duit. Mama, ya. kalau beli dengan Mama je tak boleh kah? Yang jenis ni? Tak ingat nak beli hari tu. Tak, kita akan bagi you pinjam 1 tahun. Sebab kalkulator ni dia macam handphone. Setiap tahun dia upgrade. So macam tak payah membazir duit. So Zamir dah masuk ke belum college? Dah masuk. Oh dah masuk. Nanti remind Mama sekali lagi, Mama nak pergi ambil dekat office. So kita mungkin kita boleh janjilah Mama letak di satu sudut tu. Lepas tu maksudnya kita tak jumpa. Saya rasa macam saya tak boleh jumpa you all kan? Tapi saya jumpa je semalam, 2 kali pelajar semalam dan hari tu saya jumpa. Saya tak tahu, macam tak ingat prosedur kot secara biasa. Mama, order hantar McDonald dalam college tak boleh kah? McD tak boleh. Oh Dia no, KFC lah, KFC. Dia kena Mac Kilas. A. Dia kena Mac A. Okay Mama. Okay. Kalau ada kalkulator ni Okay, 3. Masa nak buat kuasa tu, kita boleh buat kuasa macam macam mana nak bagi naik 3 kuasa. Mana dah ni? Saya buat macam ni pun tak apa. 3 ni bukan okey. 3 kuasa, tiba-tiba blur nak guna kalkulator. 3 kuasa 2, awak nak ambil X tu, awak tekan alpha tutup kurungan tambah dengan 1. Okey, awak buat turun balik. 3 kuasa 2 tu sebenarnya 9. Tu kat atas ke kat bawah tu? Kat bawah kan? Tambah 9
Lepas tu awak bawa 28 ni ke sini. Jadi tolak 28. Okey. Darab 3 kuasa alfa tutup kurungan. Okey. Kemudian awak tekan calculate. Macam tu. Kemudian apabila soalan ni, awak boleh test nilai-nilai yang mudah dahulu. Contohnya yang mudah cara nak tahu macam mana nak buat. Awak tengok nilai kat sini ada negatif. Allah. Mana silap. Dekat sini awak tengok ada negatif 1, negatif 1, negatif 1. Awak test yang tu dulu. Awak masukkan negatif 1. Kalau awak dapat sama dengan kosong, maksudnya betul. Yang ni sama dengan dulu, sama dengan. So, Mama Z dapat kosong. Kenapa Mama Z mencari nilai kosong agak-agak? Kenapa Mama Z kena samakan dengan kosong? Kenapa bukan dengan 1? Kenapa bukan dengan 2? Kenapa bukan dengan 3? Sebabnya Mama Z dah bawa 28 ke sini. Kan? Dah bawa ke sini. So, kat sini tinggal lagi sama dengan kosong. Jadi yang warna kuning tu sekarang Mama Z nak cari nilai supaya belah kanan dia jadi kosong. Jadi bila Mama Z ganti dengan negatif 1 tadi dapat kosong bermaksud A ni salah. Okey, so Mama Z akan pilih nilai yang seterusnya. Contohnya Mama Z pilih calculate lagi. Mama Z nak try jawapan B tu, 3. Sama dengan. Oh, Mama Z dapat bukan kosong. Jadi B ni pun salah. Okey, calculate lagi. Calculate lagi. Contohnya Mama Z kata kod pecahan kod. Mama Z pun masuk 1/3. Sama dengan. Pun salah. Test last kali. Kod kita salah kira. Calculate. 2. Last ni. 2. 2, kalau tak percaya tekan sekali lagi. Masukkan 2 sama dengan. Dapat kosong. Jadi betul lah jawapan kita ialah D. Tu cara guna kalkulator. Cara panjang sila rujuk video ni. Okay, next. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan kita boleh guna kalkulator juga. Mama Z akan bawa nilai ni ke kiri supaya Mama Z tak payah masukkan nilai banyak kali. Kalau Mama Z buat left hand side, right hand side, Mama Z kena masuk nilai banyak kali. So bila bawa ke sana, kat sini tak payah nilai dah. Dia memang dah kosong. Itu reason dia. Okay, cara nak kiranya tengok betul-betul. So pelajar yang tak ada kalkulator, take note sama ada beli ataupun pinjam yang wakaf. Okay, so Mama Z masukkan nilai. Masukkan nilai 2. Kemudian log itu ada base bukan 10. Jadi Mama Z kena tekan button ni supaya dia boleh tulis base 3. Nilai dalam tu alfa tutup kurungan tambah dengan 4. Okay, di luar tu ada tolak dengan 4. Kemudian ada dengan tolak dengan log base 3 juga. Dalam tu ada 11 tolak 2 alfa tutup kurungan. Tekan button calculate. Okay. So, kita tengok pilihan jawapan. Nombor 5 ada 2 kali. Nombor negatif 175 ada 2 kali. Katakan Mama pilih nombor negatif 175 dulu. Negatif 175 sama dengan max error. Maksudnya negatif 175 tu salah. B salah, D pun salah. Okay, B salah, D pun salah. Okay. So, kita tekan lagi sekali. Calculate. Masukkan nombor 5. Sama dengan. Okay, kita dapat kosong. Jadi jawapan kita ialah A. Kenapa C salah? Okay, kita tekan C. Kalau tak percaya, calculate.
Masukkan negatif 125. Jawapannya max error. So C pun salah. Okey, Mama Z buka soalan nombor 2. Ada soalan? Boleh ke? Boleh. Boleh. Dengan satu suara lega dah, takut putus. Okey, next. Kita pergi soalan nombor 3. Ada setengah kalkulator dia boleh kira yang ini, ada setengah tak boleh. Tapi kita jangan risaulah, kita boleh test nilai ni. Okey, nak tembak memang clueless, tak boleh nak tembak. Okey, tak boleh nak tembak selagi kita tak buat jalan kerja dia. Okey, so sekarang ni soalan KMKT sama ada boleh guna kalkulator secara direct ataupun kena kira penuh baru dapat jawapan. Soalan exam nanti Mama dah dapat beberapa idea. Dia mungkin seperti UPS 1 tu lah, dia ada step dia. Nanti kita akan olah balik. Buat masa ni Mama baru nak siapkan soalan set yang ke-6. Yang dah ready ni ada 5 set. Yang kita sedang perap ni ada lagi beberapa set. Pelajar dah pening dah. Dah dengar 10 set ada pening-pening. Jangan pening. Penadol kan ada. Kan? Jangan pening. Sepatutnya pesyarah yang nak buat soalan tu pening. Sebab benda tak pernah wujud. Mama Z mengajar 18 tahun. Tak pernah ada soalan objektif. Tahun awak ni kena juga. Hadap juga sekali. Okay? Tapi tak lama dah ni nak habis dah. Lepas dia tak jadi, sekarang pandemik, nanti dia jadi endemik. Kalau endemik nanti kita akan kembali seperti asal lah. Okay, seperti asal saja. Okay, so yang pertama Mama Z nak pindah Tianggo dulu. Tianggo mesti duduk belah sini. 4 tolak 3X kurang sama dengan 4 tambah 5X. Tianggo kena duduk belah sini. Lepas tu baru kita pecah dia. Sebelum pecah, tengok dulu gola. Gola. Kita ni go ke ataupun kita la? La. Kita adalah la. Guna inovasi kita tu. Biarlah dapat pingat gansa pun sangat bermanfaat untuk kita. Pada keadaan sekarang ni tak boleh dah. Go kot. La kot. Tak boleh lah kot macam tu sebab kita dah ajar inovasi. Bila awak tengok go, G tu greater than. Simbol kita less than. Jadi kena guna la. Itu tujuan inovasi. Bukannya nak dapat pingat sangat. Pingat tu kepuasan. Bila kita kerja nak ada nilai tambah macam Mama Z. Takkan nak mengajar saja. Setiap akhir bulan terima gaji. Tak ada nikmat tau. 10,000 tak ada nikmat. Dia kena ada nikmatnya. Daripada 10,000 tu, apa yang kita buat? Kerajaan bayar kat kita banyak tu, apa yang kita buat? Nak beli kereta. Kalau beli kereta pun banyak-banyak, bukan boleh naik 2 kereta sekaligus. Kalau naik 4 kereta sekaligus. Ada. Kereta api bolehlah banyak gerabak. Kalau kereta depan Nissan, belakang Saga, belakang lagi Viva, belakang lagi Myvi. Boleh buat 4 sentok ke? Kita tak boleh. Benda-benda kemewahan macam tu tak boleh bawa serentak. Bawa motor sudahlah. Okay, so sekarang Mama Z pecah. Positif dulu. Letak kat depan ni. Ikut yang Madam Fatimah kata. Kita letak depan Tianggo tu. Okay. Kemudian yang lain kita salin sama sebab kita guna la tadi. La dia akan jadi N. Dan kita isi nilai kat belakang tu. Sorry Mama Z buat kat sini negatif. 4 tolak 3X masih lagi tanda yang sama. Itu lainnya KMKT dengan kolej lain. Kolej lain kalau yang ini tanda kecil, yang satu lagi besar. Lama-lama pelajar tak ingat siapa besar, siapa kecil. KMKT soalan asal kecil, yang ini pun kecil, yang ini pun kecil. Seragam. Tu tujuan kita buat inovasi ni. Jadi bila Mama Z selesaikan hot ni, Mama Z dapati kosong. Kat sini 8X.
X lebih besar sama dengan kosong. Atau pelajar tulis X lebih besar sama dengan kosong. Okey. So yang belah kiri ni dia kata X lebih besar sama dengan kosong. Mama Z tak nak kira sampai habis. Okey, tengok betul-betul Mama Z share benda ni dengan pelajar. Sepatutnya kita kena kira juga yang ini sampai habis. Kena kira sampai habis. Tapi Mama Z nak tunjuk bahawa ada cara untuk kita tak tunjuk sampai habis. Tapi kena dengar kelah Mama Z. Tak boleh ponteng, tak boleh skip video. Okey, jawapan yang ini Mama Z buat warna hijau ni lebih besar sama dengan kosong dan di sini adalah N. Yang ini kosong ni termasuk tak ni? Tak. Tak kan? Dia kata lebih besar sama dengan, patutnya kena close. Jadi A ni salah. Yang ini lagi salah ni, bukan setakat kosong tak masuk, dia pergi ke nombor negatif sampai ke neraka sana. Tak boleh. Ni pun salah. Yang ini macam mana yang ni? D ni. Betul salah D? Salah. D pun salah. Tak ada lain dah. Tinggal lagi C saja jawapannya. Jadi Mama Z dah jimat. Tak payah kira sampai habis. Yang itu clue yang Mama Z baru dapat idea pagi ni. Baru saat tadi dapat idea. Kalau ikutkan nak kira sampai habis. Kalau kira sampai habis, bila awak tengok video di sini nanti, awak kena buat garis nombor. Nombor satu lagi apa tak ingat dah. Kalau selesaikan nanti awak kena buat garis nombor, lepas tu cari pula kawasan persilangan. Sebab N ni maksudnya mencari kawasan bersilang. Itu N. Okay, tak apa. Mama Z share benda penting tu lah. Cara menjawab objektif. Sebab itu Mama nak tahu sangat daripada Putrajaya soalan kita ni bentuk macam mana. Sebab kita nak ajar teknik menjawab. Okey, soalan nombor 4. Sebelum Mama Z lupa, kena declare dulu. Untuk section B, dia ada 20 soalan. Iaitu daripada chapter 1, daripada chapter 2, daripada chapter 5, daripada chapter 8 dan chapter 9. Chapter 1 ada 2 soalan. Chapter 2 ada 2 soalan. Yang kita buat tadilah. Chapter 5 ni tajuk fungsi yang kita suka tu, tajuk fungsi yang kita sayang tu akan keluar. Tak banyak. Ada 6 soalan. Tak banyak. 6 sahaja. Okey. Kemudian tajuk 8, tajuk pembezaan yang kita suka tu 5 soalan. Kemudian tajuk 9, 5 soalan. Semua sekali 20 soalan. Cuba kita perhatikan tajuk yang kita suka ni. Suka ni. Berapa soalan datang dari dia? 16. Oh, tak banyak. 16 sahaja. 16 sahaja daripada 20. Sahaja. 16 sahaja adik-adik ya. Jadi pattern soalan ni memang tak lari dah. Kalau ikutkan Mama Z, dia tak lari dah. Biasanya KMKT dia buat soalan ngam-ngam. Kadang-kadang tersama pula dengan soalan exam. Tersama. Kita tak tahu kebetulan atau sengaja tahu. Dia tersama. Kadang-kadang kita ambil daripada kolej lain. Bila kita buat dari kolej lain tu, kita buat ulang kaji. Yang tu keluar. Alhamdulillah. Rezeki. Okey. Sebab itu tadi nombor 1 tajuk 1, nombor 2 tajuk 1, nombor 3 tajuk 2, nombor 4 tajuk 2. Okey, nombor 4 Mama Z tunjuk ni, kalau kita tengok, kita ingat balik soalan UPS kita, dia ala-ala macam ni lah soalan UPS dulu. Cuma KMKT buat jawapan akhir, UPS dia buat step-step menuju kepada jawapan akhir. Itu bezanya
soalan daripada KMKT, kita ambil soalan pasir. Okey. Untuk yang Mak. ya. Ada tanya ke? Mama dengar kan? Dengar. Soalan 2 tadi. Ha? Yang tu saya tak tekan kalkulator, saya kira. Lepas tu Aha. saya last sekali saya faktor. Dapat persamaan, lepas tu saya faktor guna EQN. Dia dapat 2 faktor mama. Betul. Awak akan dapat X sama dengan 5, X sama dengan negatif 175. Tetapi tajuk fungsi kata log ni 5 perkara sebelum 5 perkara. Apabila awak gantikan negatif 175 di sini, awak menegatifkan perut log. Telah berdosa di situ. Ingat tak tajuk log ni kita kena semak jawapan akhir. Setelah disemak, awak akan dapati 11 tolak kat mana? Kat sini kot salah. Negatif apa tadi? Negatif 175. Sini. Negatif 175 tambah 4. Awak akan dapat negatif 171 kan? Okey, lepas tu sekejap saya cari kalkulator saya. Dia akan turut math tu kan? Sebab tu kita reject nilai yang menyebabkan family dia tu rosak. Soalan log, jawapan akhir kena semak. Kalau ikutkan betul yang kawan awak kira tadi, memang jawapan dia dapat D. Kalau ikutkan D, cuma log adalah 5 perkara penting dalam matematik. Bukan semua nilai yang layak masuk dalam perut log. Seandainya 5 masuk dalam log tu, dia akan jadi 2 log 39. Dia positif, okey. Kalau dia masuk dalam yang belakang, log 11 tolak 10, log 1, okey lagi. Tetapi apabila negatif 175 masuk, dia akan spoilkan nilai tu. Bila kita tekan kalkulator, dia jadi max error. That's why kita delete, kita reject nombor negatif 175. Thank you yang bertanya. Betul. Sangat betul. Cuma teknik Mama Z guna tadi sebab guna kalkulator kan. Jadi dia tak jumpalah masalah tu. Kalau soalan subjektif, kita boleh nampak pelajar akan hilang markah di situ. Okay, boleh? Boleh Mama, boleh. Okey, soalan bab 2. Bab 2. Mama kena buat pengiraan sedikit lah. Okey, sedikit saja. 4x kuasa 2 tambah dengan 13x tolak 33 kembang molek-molek 2 tolak 8x kuasa 2. So Mama akan bawa semuanya ke sebelah kiri memandangkan ketua kita tu negatif, tak elok. Jadi 12x kuasa 2 tambah dengan 13x tolak dengan 35 lebih besar sama dengan 0. Okey, Mama Z cuba factorize. Okey, kita cuba factorize. Awak akan dapat 3x darab dengan 4x. Mama Z bukan bijak ni, Mama Z congak jawapan tu ya. Jangan bijak Mama aku. Ya Allah, bila nak jumpa dia ni bijak. Jangan. Mama Z congak jawapan ni je. Tambah dengan 7 tolak dengan 5. Dapat gini nanti. Dan Mama Z ajar itu, Mama Z kata buat simbol bintang dekat sini. Buat simbol bintang. Jadi pelajar akan guna graphical method. Okey, ada 2 nilai. Yang pertama negatif 7/3. Yang kedua ialah 5/4 dan sini adalah dan circle. Oleh kerana dan circle, jadi tanda di sini adalah palsu.
Palsu. Sebab kita nak cari tanda yang ada tanda sama dengan. Okey. Kemudian kita nak lorek atas ke bawah sekarang ni. Lebih besar? Atas. Atas. Jadi atas kita akan ada dua jawapan. Yang pertama, kurang daripada 7/3. Yang kedua, lebih dari 5/4. So jawapan kita D. Tapi jalan kerja yang macam UPS tu dia buat antara berikut yang manakah benar bagi soalan ini. Dia pun buat yang ini 1 Roman, 2 Roman. Ingat lagi ke tak ni? 3 Roman. UPS kita yang mula-mula. Ingat. Dia buat macam tu. Soalan awak nanti macam tu. Tapi masa Mama Z buat soalan ni dari tahun lepas, Mama Z copy paste soalan exam past year sebab kita masa tu tak tahu nak buat soalan. Belum ada pendedahan dan baru first time kena COVID ni di Malaysia. Sepanjang Mama Z hidup inilah satu wabak berlaku. Wabak yang berlaku masa Mama Z dah dewasa. Zaman dulu-dulu tahun ke penyakit zaman-zaman dulu. Zaman tu zaman Mama Z kecil, dengarlah mak Mama Z kata cucuk rubella lah, cucuk kancing gigi lah. Dan benda tu kita dah ambil masa kita baby. Masa Mama Z katakan mengandung, dia dah cucuk kancing gigi 1, kancing gigi 2. Kadang-kadang Mama Z tak faham kenapa benda tu kena wujud. Kemudian bila anak kita umur sebulan, hari pertama dia lahir, BCG. Lepas tu sebulan pergi cucuk. Cucuk tu dia dah ada, dia dah masa baby dia dah cucuk siap-siap. Sekarang ni tiba time Mama Z dah dewasa, umur 42 ni nak masuk 43 dah. Ada COVID pula, cucuk lah pula kita sampai alergik kan. Baru pulih dari alergik Mama Z ni. Ni nak kena pula dos 3. Tepuk dahi betul Mama Z. Sebab baru pulih. Dah tak gatal dah. Sebab saya kebetulan ambil Sinovac kan. Sinovac boleh tak pergi umrah? Dia kalau Sinovac kena tambah 1 dos lagi. Kena 3 dos Kalau nak pergi umrah Sinovac 2 dos tak laku. Dia kena tambah sama ada dengan Pfizer ataupun dengan AZ. Sinovac tak laku untuk Arab Saudi buat masa ni lah. So, Dia tak kuat. agaknya tak kuat tapi gatalkan orang. Pelik juga yang mana ambil Sinovac ni jadi gatal-gatal. Yang tak ada gatal jadi gatal. And then, Mama Z tak sure, jiran Mama Z lah kan. Dia cucuk. Lepas cucuk beberapa minggu tu dia kena kanser. Ada juga. Kebetulan. Dia memang nak kena kanser dah tapi lepas cucuk tu lagi cepat. Macam mana? Dia meninggal dah baru ni. Dia tahu-tahu terus stage 4. Stage 4 ni orang kata menghitung hari lah. Kanser apa lah? Breast cancer. Sebelum ni dia ada anak kecil tu, sebelum tak ada. Nak dijadikan cerita kan. Lepas cucuk tu jadi agaknya tak tahulah vaksin ni macam mana, kita tak tahu sebab bukan bidang kita kan. Suami dia suami dengan anak dia ada 3 kan, dia macam tak boleh nak terima tapi dah memang dia nampak kan ke bumi tu macam mana. Yelah isteri duk segar duk jalan mana-mana berbasikal sama-sama. Duk segar lah. Maksudnya lepas vaksinnya terus collab, check breast cancer lah, macam tu. Tapi Mama Z tak tanya detail lah. Nak tahu macam betul ke tak betul, tak berani nak cakap. Cuma nampak lah sangat drastik lah dia penyakit dia tu. Macam cousin Mama Z, cucuk juga. Tapi dia ambil masa lah. Sekarang dia mesti buat kemoterapi lah. Tapi kesialan macam kanser ni kan antara hidup dan mati, ke arah mati lebih lah maksudnya. Kita fikir macam tu. Waktu Mama Z rasa bersyukur jadi gatal ni, tak apalah gatal je, tak apalah, garu je lah. Seronok juga garu ni.
Dah Mama sekarang kata tak lagi? Dah, saya balik Terengganu itu dia hilang. Oh, dia nak balik Terengganu punya kata saya ni. Rindu kampung. Dia rindu kampung. Balik sampai rumah saya tu, mak saya bagi ubat apa tak, saya sapu, esok tu baik. Nak tergelap pun ada kan. Sebulan lebih menderita, balik kampung, balik Terengganu sehari, esok baik. Lepas ni kalau ada penyakit tu balik Terengganu lagi. Okey. Ready ke nak masuk tajuk kesayangan ni, tajuk 5? Tajuk fungsi. Ready dah Okey. Kalau kita ulang kaji tajuk 5 ni, lengkap lah kita ulang kaji semua tajuk. Soalan banyak lagi, cuma nak cakap kita ulang kaji semua tajuk nak masuk exam. Jangan lupa tugasan tu. Yang mana tak boleh malam ni kena juga PM Mama Z lah untuk buat. Esok dah ada deadline kan. Banyak lagi rasanya guru tak buat ni. Dia buat tak tahu ke saya tak tahulah lagu mana pelajar ni. Esok dah tahu 1 bulan. Awak kena hantar bila ya? Bukan ketiga Mama deadline. Awak 3. Mama Z memang tak ingat tarikh sebenarnya. Mama Z ingat tarikh gaji je. Okey. Soalan sekarang, determine domain and range. Cuba awak tengok cara tanyakan domain and range macam soalan UPS 3 gitu. Cuma soalan itu dia baiklah, dia tanya domain saja, range saja. Okey, kita tengok setakat mana yang kita boleh. Mungkin kita boleh tengok domain je dulu. Okey, domain. Okey, domain kebetulan cert. Cert ni perkara yang keberapa ya? Kedua. Perkara yang kedua. Perkara yang kedua. Yang mana hak tak ingat perkara yang kedua. Tetapi kalau kita tengok cert saja kita nampak perkara yang kedua. Tetapi dia ada condition. Dia ada condition. Jadi kita kena ikut nombor 2 ke kita kena ikut nombor 5? 5. Kita kena ikut nombor 5. 5 lagi power. Menurut 5, nombor tu adalah bermula dari 1 termasuk 1. Bermula dari 1 termasuk 1 lebih besar dia pergi infinity. Maksudnya Mama Z perlukan nombor 1 dan infinity. 1, infinity. Yang ini salah, yang ini pun salah. Sekejap, saya highlight lah yang salah tu. Sebab nanti pelajar tak nampak. Yang ini salah, yang ini pun salah. Okey, boleh situ. Okay. Tapi kita masih lagi ragu-ragu A ataupun B. Kemudian kita tengok range pula. Mama pesan untuk range. Untuk range kita kena tengok hak depan dan kita kena tengok hak di belakang. Di belakang ni berapa nilai dia? Positif infinity. Alik belakang. Sebab kita kena tengok 2 lokasi dulu. 1. Saya kena tulis mula soalan ni. Ni condition saya pada ke awak nak baca. Okey. Nombor 1 menunjukkan positif infinity. Betul dah kawan kita ayat tadi. Okey, nombor 2? 1 tu. Nombor 2 kosong. Sebab tu Mama Z padah. Rupanya dapat lagi orang padah. Mama Z beri padah nombor 1 ni. Okay, tak saya punya sebut 1. Padah tak nampak dah ni. Ya nampak lagi rupanya. Jadi hak alik belakang ni tak ada ni maksudnya kosong. Okey, untuk range kita kena susun nombor kecil baru nombor besar. Nombor kecil dia berapa? 0. Nombor besar dia? Positif infinity. Hak tu. Jadi terang lagi bersuluh jawapannya B. Soalan Yasmin ni kenapa kena close? Kenapa tu close? Titik. Sebab titik. Sebab kita sedang mencari titiknya. Jadi kena masuk nilai kosong tu. Okey, boleh nombor 5, dia bukan susah. Ada nampak Mama Z lukis graf tak? Tak ada. Ada. Okey, tak ada. Mama Z tak lukis graf, Mama Z apa yang Mama Z ajar, Mama Z guna balik. Okey, next. Seterusnya.
Determine which two function are inverse of each other. Okay, inverse of each other. Hari Khamis ni Mama Z buat ujian Hari Khamis ni ujian objektif. Bolehkah? Mama Z buat Boleh. Google Form dah. Yang mana ada line bagi tahu Mama Z photostat soalan. Bagi tahu awal. Jangan last minute sebab nak photostat ni Mama Z nak kena pergi keluar lah photostat dulu. Okay, determine which of two function inverses of each other. Jadi kita pilih. Kita pilih lah hak mana kita nak senang. Contohnya pelajar ambil ni dah. F. Okay, F. So pelajar buat F. F inverse X sama dengan X. Yang ini dia punya properties. Okey, Mama tengok dia punya suami. Suami dia yang kita pilih warna kuning. Suami kata, I kuasa isteriku tolak 2 sama dengan X. Mama ikut yang warna kuning. I kuasa F inverse sama dengan X tambah 2. Macam mana nak turunkan F inverse tu? Tambah lon. Mama kena buat ln. Ln I kuasa F inverse sama dengan ln X tambah 2. Akhirnya F inverse ni turun depan dan ln I adalah 1. Okey, kita cek jawapan ada tak? F inverse jawapannya ln X tambah 2, ada tak pilihan jawapan? Tak ada. Ada? Ada. Ada. Ni dia punya F inverse, betul? Jadi Okay. F inverse-nya ialah J. Awak pilih salah satu saja. Boleh ke? Boleh. So itulah dia soalan nombor 6. Mama, Ya. tolong ulang balik Mama. Okey, so kita tengok balik. Nanti di whiteboard macam mana saya nak cari seorang lah tukang padam kan dekat whiteboard. Susah juga ni dekat sebab separuh dekat rumah, separuh dekat sini. Okey. So katakanlah ala-ala ulang Katakanlah pelajar dia buat-buat dia nak pilih H. Jadi dia akan buat H of H inverse X sama dengan X. Dan dia akan follow suami dia ialah H. H kata I kuasa 2X tu Mama Z ganti dengan H inverse lah. Tambah dengan 3 sama dengan X. I kuasa 2H inverse sama dengan X tolak 3. Okey, macam mana nak turunkan 2H inverse tu? Lon. So, saya akan buat ln I kuasa 2H inverse sama dengan ln X tolak 3. Akhirnya, 2H inverse ni jatuh dan ln I adalah 1. Okey, saya kena jadikan H inverse sebagai tajuk. Apa jadi sebelah kanan? Lon X tolak 3/2. Ln X tolak 3/2. Ada tak jawapan dia? Tak ada. Tak ada. Maksudnya yang H ni, okay, yang pertama dia kata dia punya inverse ialah setengah. Tapi dia kata dengan G bukan. Dengan J pun bukan. Maksudnya H ni tak ada dia punya inverse. Tapi kalau Mama Z mula dengan F tadi, okay, mula dengan F, kita dapati inverse-nya ialah J. Maksudnya awak kena cari salah satu sahaja. Okey ke?
Atau nak suruh saya tunjuk F tu dari asal? Ataupun J dari awal? Okey, saya tunjuk lagi sekali. Saya tunjuk lagi sekali F. Saya tunjuk lagi sekali sebab mungkin pelajar kata Mama pilih F tu sebab Mama dah tahu jawapan. Okey, tak apa. Kita anggap kita tak tahu jawapan. So untuk awak nanti Mama tak buat warna merah lah. Kalau warna merah awak jadi ter nanti ya. Okey, katakan Mama memilih. Mama nak buat J. Mama nak mula dari J. J of J inverse X sama dengan X. So sekarang ni J ni suami. J kata ln X tambah 2 ni X tadi sama dengan X. Okey, katakan pelajar mula kat situ. Kemudian ln ialah log asas E. Macam tu. So, Mama pindahkan log ni ke sebelah kanan. Dia akan jadi J inverse tambah 2 sama dengan E kuasa X. J inverse sama dengan E kuasa X tolak 2. J inverse X sama dengan E kuasa X tolak 2. Ada tak pasangannya yang ini? Ada. F. Apa pasangannya? F. F. Jadi kesimpulannya, kalau Mama mula dari F, Mama akan dapati jawapannya adalah J. Kalau Mama mula dari J, jawapannya adalah F. Itu adalah dia kata inverse each other. Macam tu. Boleh ke? Boleh. 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 Okey, nombor 6. Okey, kita pergi nombor 7. Okey, kita guna sepenuhnya masa ni. Mama minta maaf lah. Dari segi data, Mama minta maaf. Sebab kita cuba cover yang Mama Z kursus banyak-banyak tu kan. Kok lepas ni dia panggil lagi buat soalan. Dia panggil lagi kursus. Jadi benda ni Mama akan hilang. Lepas tu satu lagi Mama Z akan bertugas lagi sekali untuk sambut Hajar and the gang yang tak datang lagi. Hajar, Dalila, Hafiz tak datang lagi tu. Siapa lagi tak mari lagi kolej ni? A2, T10, 3 orang kan? Ya. Lagi siapa lagi tak mari? Mama akan sambut nanti. Make sure you jangan positif. Kau tak demam pula Mama Z. Demam kejut. Okay, kalau kat rumah kalau ada simptom tu jangan mari lagi. Yang tak mari tu maksudnya examnya di rumah. Kesian awak exam di rumah, soalan guna Google Form balik. So sekarang ni Mama Z ajar ni yang exam di kolej dulu. Anggap pelajar datang ke kolej. Okey. Yang ni macam soalan kita ni. Okey, cuma dia tinggi sikit lah sebab apabila soalan bahagian B, cara bertanya tu kena tinggi sedikit. Okey, so sekarang ni dia kata G of F, kemudian dia ganti X dengan negatif 2. Negatif 2 tu hak siapa? Hak G ataupun hak F? Dia tu adalah milik F. Okey, milik F. Jadi apabila Mama Z ganti nilai negatif 2, Mama akan dapat negatif 2 tambah dengan 5. Saya. Sekejap Mama Z dengar tak dengar macam tu? Sekali lagi kita cuba. Boleh type dekat mesej Mama Z cuba baca. Ataupun kalau kawan lain terbaca dulu, bagi tahu Mama Z. Sebab Mama Z tak dengar clear suara. Okay, sementara tu dia tulis tak? Dia tulis tak soalan? Tak ada. You nak jawab serut ni. Dia nak jawab. Okay. Sebab dia kalau daripada hostel tu lah cabaran sesi lepas pun tapi kita cabaran lagu mana pun
Bisa macam apa kita. Tapi dengan syarat anak murid kena rajin lah. Maksudnya bukannya Mama Z bagi kerja banyak. Banyak ke Mama Z bagi homework kau? Nak tanya. Seru Mama Z penat ni buat kerja ni deh. Lepas video tulis, buka. Lepas baca Quran, mai subuh baca Quran, lepas tu ingat ke pelajar buka laptop selalu. Sebab ada pelajar tak boleh layan, ada boleh, ada go ni, ada go tu. Jadi Mama Z sekejap dekat WhatsApp, sekejap dekat YouTube. Lepas tu takut lagi pelajar, takut telefon pula penuh, letak dekat Telegram. Sebab Telegram tak pakai data banyak, tak pakai space banyak. Jadi kita kena cuba semua benda. Sebab pelajar ada banyak jenis. Tapi penatnya site Mama Z lah. Post tu 4 kali post sebab grup berbeza-beza kan. Gitu. Tapi tak apalah, janji pelajar ada cara untuk study lah. Dia, kalau tak dia stres tau. Stres ni masalah utama di Malaysia sekarang adalah stres. Tapi jangan buat stres lah. Jangan duk bercinta lepas tu nampak Alin nak kegawanan kita, lepas tu kegawanan 3 orang lagi. Oh alulah kata. Jangan duk stres lah. Moga Alin royak dah nak nikah pak kan. Jadi kalau nak gawanan Alin tu kena reda lah. Moga dia royak dah dia nak poligami. Tak gitu Alin? Tak. Tak tak apa Alin, awak cari isteri hok kaya-kaya belakang. Awak jaga anak je lah rumah. Datuk Vida. Alin nak Datuk Vida banyak. Ada dah? Ada. Duit bukan ni tau. Duit bukan segalanya. Yang penting. Bukan duit Mama. Ya, tapi kalau beli jaga 1 juta, 100,000 bazir, moga nak tengok pukul berapa je. Kalau saya lah, kalau saya. Dia ikut individu dah. Okey, tak apa, kita doakan jodoh dia. Okey, Mama Z, kita sambung F ni ada, negatif 3 ni adalah milik fungsi F. So bila Mama masukkan dalam F, dia akan jadi negatif 2 tambah 5, Mama Z dapat 3. Okey, sekarang ni Mama Z nak tanya 3 ni milik siapa? 3 tu milik G. 3 tu milik G. Kalau kita nak kira secara mudah, kalau nak buat komposit boleh, tapi kalau pelajar tak mahir komposit, dia jadi tak boleh pula. Jadi Mama ganti 3 ni milik G. Dia akan jadi macam sama soalan itu pula. 2 darab 3. Cuma kita tolak 1. Soalan sebenar tolak 3 kan. Tolak 1, Mama dapat sini 5. Kita pun naklah cari jawapan 5. Lahai, dia tak bagi jawapan akhir sebiji macam kita. Dia suruh kita kira lah pula 1 per 1. Okey, tak apa, kita bersabar sebab soalan lebih dominan daripada kita. Okey, kita cuba jawapan A. Kita ganti nilai X dengan dengan negatif 1. Bila Mama ganti, Mama dapat negatif 1 tambah 5, Mama dapat 4. Sedangkan jawapan kita 5. Kan? Jawapan kita 5, kita dapat 4. Jadi A salah. Saya terah pula yang ini. Yang C dulu saya terah. Saya ganti G, nilai X dia dengan negatif 1. So saya dapat negatif 2, negatif 1 sama dengan negatif 3. Pun salah. Ni salah, ni pun salah. Kita terah G pula. Saya ganti dengan kosong ni. So saya dapat negatif 1 pun salah. Okey, kita pun try apa ni betul ni. Okey, kita try ganti tempat F itu dengan kosong. F kosong sama dengan kosong tambah 5. Jawapan akhirnya ialah 5. Jadi sebab itulah nombor 7 jawapannya B. Okey, ada soalan? Nombor 7? Faham. Faham. Okey, nombor 8. Okey, dia bagi fungsi eksponen, dia tanya yang mana benar tentang fungsi F. Yang mana benar untuk fungsi F. So yang pertama, kita buat yang nak buat 1, 2, 3, 4 dulu. Mana satu nak buat dulu?
1, 2, 3, 4. Ingat tak tugas UPS 3 baru ni? Awak yang mana dulu? Kita buat 3 dulu boleh? Tak nama? Kita buat 3 dulu. Boleh. Sebab domain ni kita faham lah, kita tak berapa boleh kan domain. Range pun kita tak berapa boleh. Boleh bobo gitu je. Yakin tak apa yakin. Jadi kita buat yang warna biru ni dulu yang kita mudah nak tahu. Okey, apabila awak ganti I kuasa kosong. Saya ganti ni. Ni. I kuasa nilai X tu kita ganti dengan kosong. I kuasa kosong awak dapat sama dengan 1. Kan? I kuasa kosong. Jadi nombor 3 ni betul. Okey, nombor 3 betul. Jadi A salah. Okey, kita terawak ni pula. Kita ganti X dengan 1. So, bila Mama Z tekan dia jadi I kuasa 2. I kuasa 2 dapat ke kosong tu? Tak. Tak dapat. Jadi nombor 4 ni salah. Jadi D ni salah. Okey, so nombor 3 ni dah okey. Nombor 3 ni dah okey. Sama ada nombor 1 dengan 2 je penentu sekarang ni. Jadi pelajar sebenarnya mahir domain ke mahir range? Domain. Pelajar sebenarnya mahir domain. Okey, kita tengok fungsi eksponen. Ada tak dalam 5 perkara sebelum 5 perkara? Nombor 1 pecahan. Nombor 2 set. Nombor 3 log. Nombor 4 lon. Nombor 5 condition. Ada tak Mama sebut eksponen dalam 5 perkara? Tak ada. Tak ada. Kalau tiada, maksudnya domainnya ialah negative infinity, infinity. Jadi nombor 1 tu betul. Jadi jawapan kita ialah C. Okey, ada soalan boleh tanya? Mama Z faham ulang kaji banyak benda yang tak tahu. Sebab tu kita ulang kaji. Okey, kenapa nombor 2 tu salah? Okey, cuba awak tambah. Awak tengok nota kuliah kita. I kuasa 2X, Mama Z suruh tambah nombor kat belakang ni. Nombor berapa kalau tak ada? Kosong. Sepatutnya Kosong. nombornya kena ada nilai kosong. Sama ada di depan ataupun di belakang ni kena ada kosong. Tetapi dia tiada. Senang je. Okay, senang. Kita tengok clue. Lagi tanda dia tak close. Sama ada close tak close tu sebab ya ini sebab dia memang salah dah nampak dah salah kan, tak ada langsung kosong kan, salah. Dan nombor dia adalah open sebab kalau kita buat graf ni titik ni kita tak boleh sentuh. Contoh tadi kita ganti dengan kosong dapat 1, dapat sini. Graf kita macam kapal terbang nak naik tu. Masa dia nak naik ni dia tak boleh sentuh landasan, kalau tak nanti kapal terbang dia pecah. Dia kapal terbang naik. Jadi kesimpulannya masa dia nak naik tu dia tak boleh sentuh landasan kosong. Kena terus naik. Contoh kalau kapal terbang dia macam kalau kapal di lautan tak apa. Macam bot kan. Kalau dia kena ombak dia terlompat dia jatuh balik, terlompat jatuh balik. Kalau kapal terbang kalau macam tu boleh? Dia naik, dia turun, Z, dia naik balik, Z, dia turun balik. Boleh kapal terbang? Tak. Kapal terbang tak boleh. Kalau dia buat juga, pecah. Kapal terbang tak akan pecah sebab velocity dia sangat laju. Dia punya pecutan pun sangat besar. Kemudian ditambah pula dengan beban yang sangat berat. Kapal terbang tu sendiri dah berat. Campur pula kalau Mama Z naik 60 kilo. Campur pula kalau Fahim naik tambah lagi 70.
Tambah kalau Dalilah naik tambah lagi 20. Kecil Dalilah. Siapa lagi nak naik? Tu Begasi saja pun berapa kilo dah. Begasi saja. So kalau kita belajar teori-teori tentang parachute ataupun benda-benda yang terbang ni, dia kena consider macam tu. Dia tak boleh sentuh sikit pun dataran bawah. Tak boleh sentuh sikit. Pelajar pun tanya, habis tu you nak parking lagu mana? Parking tu kapal terbang berehat. Mama Z duk cerita ni kapal terbang nak terbang. Okay, bila nak terbang, dia tak boleh sentuh landasan walau sedikit pun. Kalau tak, tayarnya boleh tercabut, gear tayar boleh rosak. Sehingga berlakunya pendaratan cemas. Dulu Mama Z belajar ni masa tahun 1 dekat degree dulu. Okey. Boleh ni? Okey. Kalau nombor 9, graf 1 tolak X. Yang mana graf dia? 1 tolak X. Tengok jawab apa kak? B. Sebelum tu pelajar kena ambil dulu yang ini perkara yang kedua. 1 tolak X lebih besar sama dengan 0. 1 lebih besar sama dengan X. Ataupun X kurang sama dengan 1. Pelajar kena buat domain ni dulu. Untuk graf. Maksudnya graf kita dia boleh sentuh nombor 1 dan dia kena pergi sebelah kiri. Graf kita. Soalan Mama Z. A ni dia pergi belah kiri ke dia pergi belah kanan? Kanan. Hot ni dia pergi belah kiri ke kanan? Kanan. Okey, yang ni titik yang dia tak boleh sentuh tu berapa Mama Z kaya tadi? 1 ke? Okey. Yang ini, sekejap, Allah kecil pula. Yang ni, ia pergi belah kiri, yang ini pun pergi belah kiri. Dua-dua okey. Kemudian, apabila kita tengok soalan tu, Mama tulis kembali. Punca 1 tolak X tambah dengan 0. Okey, Mama nak kaji dari segi range dia. Sebab yang ini dia berhenti dekat situ, dia tak pergi dari sini. Ni pergi sampai bawah. Kita nak tengok domain pula. Tadi tengok range. Tadi tengok domain, ni nak tengok range. Ni tambah. Okey, kita ada nombor positif infinity dengan nombor 0. Okey. Range dia berapa? Mula dengan? 0. Akhir dengan? Okey, yang ini open. Okey, 0 ni nak open ke nak close? Kosong nak open ke close? Close Close. Okey, jadi titik pertama kita kena dekat kosong. Kena dekat nilai Y dia. Y dia kosong. Yang ni Y dia berapa ni? Y dia ni ialah negative infinity. Jadi jawapan D ni salah. Sebab dia kena mula dari nombor 0. Jadi graf kita yang betulnya dari 0 dan dia kena ke kiri. 0 dan ke atas. Itu dia soalan nombor 9. Okey, so 5 minit ni Mama Z bagi kita rehat. So hari Rabu ni kita sambung kat sini. Okey, ni hari Rabu kita sambung nombor 10 sehingga nombor 20. Hari Khamis kita buat ujian. Boleh? Hari Khamis ujian. Mama, Ya. jawapan A dengan C tu sama je kan? Sama Tak, tapi tak betul lah. Dia kecurunan lah. Mungkin contohnya yang ini punca X tolak 1. Mungkin hak ni punca 2X tolak 1. Dia ada perkali depan ni. Sebab tu yang ini dia potong dekat sini. Yang ni dia potong dekat nombor 2. Yang ni dia potong dekat nombor 5. Dia rendah tinggi.
Ni kapal terbang, dia ada beza sikit, bentuk sama. Okay, boleh? So, yang tak ada line, nanti dengar rakaman Mama Z ya. Okay, sekian sahaja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Mama. Mama. Okay. Terima kasih Mama. Yang tak cukup makan tu, ya, kita boleh suruh kafe tambah. Salam.